musafir. Ustaz pun tak buat persiapan, tapi so far dah mengajak mbak ni boleh. Muka surat mana tau? 221. Semayang nama dia semayang salat bermusafir dan orang sakit. Muka surat 221. Buku ni boleh ambil, lepas tu bagi balik. Kalau beli, bayar. Hari ni batuk. Dua satu kan? Bab ni tu tak panjang dan mudah. Boleh nak muka surat 221 dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa innal asdaqal hadisi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatil bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah fin nar. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita pada malam ni dengan satu bab baru, bab yang ke-20 berkenaan dengan solat musafir dan solat orang sakit. Kita tengok salat bermusafir dan salat orang sakit. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis yang bermusafir ni kita kena tahu, bila kita baca hadis kita kena tahu di antara sahabat Nabi dan isteri Nabi yang mana kita kena ke depan ada benda-benda. Aisyah ni selalunya akan bertembung, kerap kalinya dia akan bertembung dengan Abdullah bin Umar. Bila bertembung sahabat Nabi dengan isteri Nabi, maka kaedah usul hadis sebut senang saja. Benda yang sahabat Nabi tak boleh nampak Nabi semayang, yang Nabi itu duduk semayang dalam rumah dia, lebih afdal orang dalam rumah dia tahu keadaan dia. Contohnya semayang berkenaan dengan apa sunat qabliyah ba'diyah. Nabi dah sebut. Nabi sekala fil bait, macam lepas semayang maghrib di rumah Nabi buat. Ni kita tak ada lah. Nak balik rumah balik, ni sunah haru nama dia. Nampak dia nak pergi balik kat rumah dia, balik nu kayak hitam nak main balik bersini. Elok dia patah balik, kuliah pun habis. Nampak tak? Jadi kita tengoklah, nampak tak? Maka Nabi melakukan kebanyakannya babak sunat ni di rumah dia. Di rumah dia. Nabi cukup ambil berat tentang masalah qabliyah dan ba'diyah. Dalam bab ni, dalam qabliyah ba'diyah, Abdullah bin Umar, walaupun Abdullah bin Umar ni terkenal dengan orang yang di kalangan sahabat Nabi yang ikut sunnah Nabi cukup dahsyat. Sampai Nabi boleh bagi kat dia fatwa, sampai Nabi boleh bagi kat, Nabi panggil dia, wahai Abdullah bin Umar, oleh kerana kealiman hang, kecerdikan hang, ada orang nanti tak puas hati dengan hang.
Kadang-kadang jadi ulama ni pun pasal dia cerdik sangat-sangat, dia nak kena ada orang yang cemburu dengan dia. Abdullah bin Umar ni ramai orang tak puas hati dengan dia. Yang paling tak puas hati Hajar Usud As-Saqafi Al-Quraja, sampai dibunuh dia. Okey. Okey, Abdullah bin Umar ni kita tengok memang Nabi sayang. Nabi sayang, sahabat-sahabat ni ikut sunnah ni seronok tau. Bukan dia takat ikut sunnah takat semayang, perbuatan-perbuatan yang zahir, tapi benda dalaman. Benda dalaman ni pun dia jaga hati di antara satu sama lain. Cukup dahsyat. Jaga hati tak nak bagi tersinggung di kalangan sahabat. Cukup dahsyat macam Abu Zar Al-Ghifari. Bila duduk di kalangan sahabat, dia tak mau, ya Allah, satu benda yang boleh orang tu terasa. Sampai macam tu. Ni mamak ni mengajar, dia pakai pukul aja. Ang suka, ang tak suka sudah. Dia pakai berdebum bagi. Gagak. Tapi jenis sahabat Nabi dia penjaga, ya Allah. Sebagai contoh, kita dengar cerita baru ni, dia kata hadis sahih tak sahih? Sahih tak sahih kita ambil. Yang tu dari segi fadail amal kita. Macam hikayat-hikayat dia cerita macam Nabi terlalu jaga sangat terlalu jaga sangat hati-hati orang Yahudi dengan orang Nasrani. Orang kafir Nabi jaga. Nabi jaga sangat-sangat ni orang kafir. You understand kafir or not? Nabi jaga orang kafir. Berbandingkan dengan sahabat-sahabat dia, Nabi jaga. Memang kena kuatkan lebih orang kafir ni, kita kena rapatkan lebih di kalangan orang Islam lebih lagi, hubungan kasih sayang lebih. Tapi dalam masa yang sama kita kena jaga orang kafir. Nabi bimbang. Macam Ustaz cerita semalam, satu mayat kan lalu, mayat apa? Mayat Yahudi lalu, kita dengar. Satu mayat Yahudi dia lalu depan Nabi. Sahabat Nabi semua buat tak reti kat dia. Tapi Nabi bangun. Nabi bangun berdiri. Sahabat bertanya, apa cerita ni? Yahudi, musuh, punya jahat nak mampu kawan tu. Tapi Nabi bangun. Nabi bangun melakukan penghormatan dekat jenazah Yahudi ni satu. Yang keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk menangis. Sahabat Nabi kata, ni apa dia jadi dengan Nabi ni? Dah bangun, duduk pula ayat mata dia merambu, dia menangis atas kematian Yahudi itu. Bila sahabat Nabi tanya kat Nabi, maka Nabi kata, wallahi, yang mati itu walaupun dia Yahudi, dia umat aku. Salah satu daripada umat aku dah mati dalam keadaan kafir, pasal tu aku menangis. Nabi SAW. Macam tu juga dengan cerita berkenaan dengan orang Yahudi nak test Nabi. Orang Yahudi ni banyak mereka uji Nabi, test Nabi tu sudut akhlak. Ramai di kalangan Yahudi bukan mereka tengok sembahyang Nabi, dah. Kebanyakan yang kata Yahudi ni musuh Islam ni, tengok Nabi boleh berkenan dengan Nabi sudut akhlak Nabi. Perempuan Yahudi tu nak test betul-betul ke dini Muhammad. Pasal ciri-ciri Muhammad tak akan bagi berasa dekat orang, perempuan ni kata. Dia tak akan bagi berasa dekat orang tu. Punya jahat nak mampu ni perempuan ni bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 biji apa? 3 biji apa? Dia bagi 5 dia bagi kat Nabi. Nabi ambil 3 biji 5 tu, Nabi makan. Nabi kopek satu Nabi makan. Nabi darah selai. Sahabat semua duk tengok. Tak pernah jadi pada diri Nabi makan seorang. Satu buah tu Nabi nanti share kat semua orang. Dia bagi semua sama. Sahabat Nabi terkejut. Ustaz Alim kata terkejut. Kan? Terkejut. Terkejut pasal apa? Pasal 3 biji yang pertama Nabi makan tak bagi, kali 2 tak bagi, 3 sampai 3 tak bagi. Di kalangan sahabat Nabi duk tengok, ya Allah, awak jadi kat Nabi macam ni. Pasal Nabi tak pernah makan seorang. Nampak tak? Kita kadang-kadang rimah nak ajak kawan, kita tunggu semua dah balik, kita makan seorang-seorang. Pasal tak ada berkat kita makan seorang. Berkatnya kita makan beramai. Makanan tadi kalau diizinkan Allah Ta'ala nak jadi racun, nak jadi benda tak elok, oleh kerana makan beramai berjemaah ni, makanan tu ada nilai keberkatan. Di akhir-akhir makanan yang kita makan tu ada nilai keberkatan.
Maka Nabi SAW bila sahabat tanya kat Nabi, ya Rasulullah, selalunya makan hang bagi kat kami, ni tiga biji semua hang makan ya Rasulullah. Nabi kata, wallahi aku takut bagi kat hampa, aku takut bagi. Bila bagi kat hampa mungkin masa ini perempuan Yahudi bagi kat aku, bila aku makan limau yang pertama punya masam ni, masam sangat-sangat, masam sangat-sangat. Yang pertama masam, tiga biji ni punya masam. Aku takut bila hampa makan tu muka hampa kedok, nanti malu dia, hampa bagi malu dia. Baik aku makan seorang. Nabi makan tiga biji, sikit krekok tu apa pun tak ada. Cuba kita makan depan orang. Oh ya Allah. Banyak benda sunnah kita mengaji, tapi kita tak lupa sunnah yang Nabi suruh jaga hati orang. Sampai perempuan Yahudi ni lari mai balik kat Nabi, ya Rasulullah, betul-betul lah hang ni Rasulullah, aku saja test yang buat masam betul-betul nak bagi kat macam mana. Rupanya hang makan tiga biji tu muka hang tak kerekut, hang nak jaga hati aku. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cantik akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu ya Allah Tuhan, di antara Ustaz kata kedua-dua sahabat Nabi ni memang Abdullah bin Umar menjadi kesukaan terutamanya bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ni tu guru Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal selalu suka cerita berkenaan dengan kelebihan sahabat yang suka ikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila Nabi jalan, tapak kaki Nabi tu dia ikut. Dia tak mau ikut tapak kaki orang lain. Kalau kita kata ni gila ke dahsyat sungguh. Oleh sebab tu di kalangan mazhab Imam Syafi'i, dalam bab berkenaan dengan sembahyang sunat ni, mereka lebih suka ambil dalil daripada Abdullah bin Umar. Sembahyang qabliyah dan ba'diyah kata Abdullah bin Umar ada 10 saja. Tapi Aisyah radhiyallahu anha kata ada 12. Ada 12. Dalam bab ni bila bertembung dua sahabat, ulama kata kita tengok Nabi sembahyang sunat ni banyak di rumah ke di luar? Oleh kerana hadis semua duk sebut kebanyakannya sunat Nabi buat di rumah. Orang yang tahu berkenaan dengan sembahyang sunat Rasulullah di antara sahabat dan dengan isteri dia, sudah tentulah isteri Rasulullah. Maka dalam bab ni ulama mengkedepankan dalil, Aisyah radhiyallahu anha kata 12. Hadis pun banyak sebut, Bukhari, Muslim, mutawatir semua sebut isna'ash banallahu lahu baitan fil jannah. Allah nak bina ya Allah orang yang buat 12 rakaat ni syurga nanti di sana. Hadis datang macam tu. Hadis tak pernah cerita 10 rakaat buat bina sana. Hadis Aisyah secucuk dengan hadis tu. Cuma beza sikit je. Yang kata Abdullah bin Umar kata 10 sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, lepas zuhur 2 rakaat, lepas maghrib 2 rakaat, lepas isya 2 rakaat. 10 Abdullah bin Umar. 10 tu yang kita kena jaga sangat-sangat. Qabliyah ba'diyah, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, lepas maghrib 2 rakaat, lepas isya 2 rakaat. Asar boleh sembahyang, ada nak sembahyang 2 ke 4 boleh, tapi dia tak termasuk kategori qabliyah ba'diyah ni. 10 itu pendapat. Pasal tu kita di Malaysia ni berpegang dalil yang paling kuat dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Tapi Aisyah kata apa? Aisyah kata sama, depa kata dua-dua ni sama. Tapi mai tang sebelum zuhur 4 rakaat Aisyah kata. Sayyidina Umar kata 2. Jadi oleh kerana dia tambah 4 tu, jadilah 12. Tak faham, mai nak bagi faham. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, lepas maghrib 2 rakaat, lepas isya 2 rakaat. Kesemuanya jadi 12. Cuma beza di antara Aisyah dengan Abdullah bin Umar tak mana?
tang zuhur saja qabliyah tu je. Maka kita dalam bab ni kita kedepankan apa? Kita kedepankan apa nama? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Macam tu juga dengan bermusafir. Hadis-hadis bermusafir ni kita tengok banyak Nabi lakukan di rumah. Kita kedengar haji bermusafir memang terkejut. Terkejut tak terkejut, dengar sudah. Nabi nak bermusafir memang kita kena kadang-kadang kita kena pujuk diri kita. Kita tak boleh baca hadis macam kita tengok setengah ustaz kata kita kena baca hadis. Hadis tu secucuk dengan mazhab kita. Ya. Dalam masa yang sama cerita juga. Yang kita kali ikut nak sembahyang bermusafir kena keluar daripada rumah baru kita sembahyang. Betul tak? Dah lepas pada 2 marhala 8 km lebih baru kita start sembahyang. You all understand ke cakap? Ataupun dalam perjalanan nak keluar. Kita mengaji macam tu, kita faham macam tu. Bagus. Kita tak kata salah, betul. Tapi dalam masa yang sama kita juga kena dengar satu hadis. Kalau hadis tu Imam Bukhari cerita, Imam Muslim cerita, kita kena lapang dada. Kita kena lapang dada. Kita kena pujuk diri kita, paksa diri kita selagi mana hadis tu hadis sahih. Tidak ada ragu-ragu tentang kecacatan hadis tu. Kita kena terima yang mengatakan Nabi juga sebelum dia keluar daripada rumah dia sembahyang. Apa nama? Dia sembahyang jamak dan qasar dia buat di rumah dia siap. Ada faham ke cakap? Nanti kita tengok hadis. Sebelum nak baca hadis jangan terkejut. Awal-awal kita beritahu. Masa kita nak kata nak pergi London ke manakah? Kita kata nak sembahyang kat airport. Hang boleh sembahyang kat rumah hang. Masa dia nak keluar tu dah pukul 2 dah. Sembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Okey. Faham? Bila kan? Dia keluar pergi nampak tak? Sunnah ajak macam tu. Walaupun kita tengok satu kejutan. Aku rasa confused mamak ni. Dalam ni ada hang nak mampu. Selagi mana benda tu ada dalil, maka terpujuk diri kita. Kita kata, ya Allah, dulunya aku duk dengar kata kena keluar saja. Rupa-rupanya ada hadis Nabi buat dalam rumah. Maka kita bersifat-sifat terbuka. Selagi mana benda tu ada dalil dia, ada rujukan dia, kita kata alhamdulillah aku dapat satu sumber lagi. Ini bila mana kita bagi satu benda yang berlawanan dengan diri kita. I tension. Hang tension pasal hang jenis raplah. Orang jenis tension ni orang tak boleh terima hidayah Allah. Kalau orang yang boleh terima hidayah Allah, semua yang main melalui dalil yang benar, kita kata ini satu dalil yang baru aku jumpa, nama dia hidayah Allah nak bagi. Kadang-kadang bentuk hidayah ni ada orang dia mengaji betul tapi masuk mai kebenaran dia tak boleh pi, maka orang tu bukan orang yang dapat hidayah daripada Allah Taala. Kita buka dengan kitab, kita buka dengan cerita, dia duk pegang cara dia, yo ada faham. Lepas tu kita kena rasa syukur, ya Allah, bukan rasa syukur banyak-banyak. Bila kita ni dada kita Allah buka, fataha sadrana lil Islam, Allah boleh buka pintu hati kita ni nak bagi Islam. Dengan hati kata sebut Islam saja, istislamu lillah. Kita berlapang dada. Semua benda kebenaran, kebaikan ni boleh duduk dengan diri kita, dengan hati kata Allah bagi hidayah dekat diri kita. Bukan senang ya. Bila dia tengok daripada jauh duk mengajak dengan kitab ni, dia kata aku dah rasa lain itu satu macamnya mazhab kepala otak hang. Selagi mana buku ni kita baca kitab nama dia ulama hadis Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, kitab dia yang karang, kita cuma baca saja. Kita cuma baca aja. Tak lari daripada kaedah, semuanya kita ada dalam ni. Nampak tak? Tu nama dia mukadimah sebelum nak masuk tajuk bermusafir. Sebab kita akan masuk nanti kita dengar cerita bergerun semua. Kita dengar cerita bergerun yang selama ni orang duk cerita Nabi pernah sembahyang 4 rakaat sebelum Isra Mi'raj kepala otak hang. Nampak tak? Kita akan dengar macam-macam. Kita akan dengar dalil yang mengatakan Nabi Musa pernah sembahyang 3 rakaat, Nabi Nuh pernah sembahyang 4 rakaat. Wallahu a'lam. Ustaz sendiri kalau tak jumpa nas yang sahih Ustaz terima. Maka kita dengar hadis bila sebut sembahyang bermusafir ni sembahyang 2 rakaat.
Bila sebut semayang 2 rakaat, automatik ya Allah Tuhan, bila Nabi dapat semayang yang jadi 2 rakaat, Nabi kata wallahi wallahi wallahi, yang dulu-dulunya aku semayang yang bentuk 2 rakaat ni semayang bermusafir. Kita akan dengar dalil dia. Okey, kita dengar hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tengok Aisyah kata apa? Aisyah kata, ya Allah Tuhan, awwalu ma furdatis salatu raka'atani. Mula-mula sekali ya Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas diri Muhammad, awwalu mula-mula ma barang furdatis salat, barang ya Allah wajibkan, benda ya Allah wajibkan semayang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula sekali Nabi semayang 2 rakaat. Sebelum Isra wal Mi'raj, sebelum Isra wal Mi'raj memang Nabi duduk semayang 2 rakaat. Hadis kata macam tu. Dan kita tak jumpa yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni semayang dengan 3 atau 4. Maka kita kata yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semayang 2 rakaat mula-mula. Tiba-tiba Nabi dapat 4. Bila Nabi dapat 4, Nabi pun kata wallahi ini adalah semayang Nabi Musa yang dulu. Nabi dapat 4, Nabi kata wallahi ini adalah semayang Nabi Nuh yang dulu. Kita tak akan jumpa hadis berwajah macam tu. Dan kita tak boleh, kita tak ada satu hadis pun cerita keadaan Nabi-Nabi dulu punya semayang, Allah alam. Cuma Quran cerita Nabi-Nabi ni semayang raki'an wa sajidan macam tu. Adakah dia semayang berrakaat? Wallahu alam. Tak ada. Cuma kita tahu memang daripada Adam sampai ke Nabi Allah Isa, mereka ni semayang. Tapi semayang mereka, ya Allah Tuhan, memang kena pergi tempat musalla, tempat tertentu. Cuma untuk khas Nabi kata, aku dapat 5 perkara yang orang lain tak dapat. Salah satunya semayang. Umat aku boleh semayang tak mana-mana, sedangkan Nabi-Nabi dulu dia kena semayang tempat yang khusus, nama dia musalla. Fahamkan cakap sebelum kita nak pergi kepada benda yang lain-lain lagi. Nampak tak? Kita tak boleh merepek, tambah-tambah kita guna pula televisyen, kita cakap macam tu. Tak lingkup bin Jahannam ke? Bila kita cakap macam tu, satu benda serius, yang mana ulama-ulama kata, satu ulama pun tidak menceritakan tentang bentuk rakaat yang dilakukan oleh Nabi-Nabi terdahulu. No. Cuma Quran cerita, ya, mereka berlaku raki'an wa sajidan. Betul, tak nafikan. Pasal tu Quran terlalu serius menceritakan bahawa tempat semayang yang paling wajar, yang kita menyerahkan diri kepada Allah, dekat dengan Allah Ta'ala, ialah 2 tempat, rukuk dengan sujud. Bila tersebut rukuk dengan sujud, maka pelebihkan fashtahidu fid doa. Yang tu memang ada. Memang ada. Tapi kita jangan beranikan cerita diri kita yang Nabi-Nabi dulu pernah buat rakaat. Nanti kita dengar cerita ni, oh Nabi daripada 2, Nabi dapat 4. Bila Nabi dapat 4 rakaat saja, automatik Nabi kata, syukur cara semayang aku ni ikut Musa. Aku dapat lagi 4, cara ni ikut cara Nuh. Kalau malaikat amal, dia sepak bertabuk mampu. Nampak tak? Benda-benda yang serius, maklumat yang serius kita kena jaga. Pasal tu Aisyah radhiyallahu anha kata, wallahi sebelum berlaku Isra Mi'raj Nabi dah semayang. Bagi diri Nabi semayang. Nabi semayang 2 rakaat saja. Itu untuk diri dia. Ada faham ke cakap? Masa Nabi duduk semayang, tak ada siapa pun di kalangan sahabat Nabi paksa dia semayang tak. Nabi semayang, tapi tak diwajibkan ke atas sahabat dia. You all understand? Nabi semayang, ada sahabat tengok dia ikut. Orang yang mula-mula sekali nak ikut Nabi semayang, sampai Nabi ditegur oleh Abu Talib. Siapa dia? Anak dia sendiri, nama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sendiri ikut. Nampak dia sendiri ikut. Dia ikut. Dia kata, Nabi tak paksa aku. Bila aku semayang, bapak rasa tenang. Bila Sayyidina Ali cakap dengan bapak macam tu, bapak dia diam. Satu-satunya sahabat daripada kecil lagi semayang ialah Sayyidina Ali. Okay, nanti kita masuk bab tu, kita perpanjangkan. Cuma nak cerita di sini,
Aisyah radhiyallahu anha kata mula-mula sekali Allah wajibkan kepada diri Nabi semayang 2 rakaat. Rakaat mutlak. Ustaz, 2 rakaat 2 rakaat tu 2 rakaat apa pun tak tahu. 2 rakaat saja. Kita tak boleh reka. Ni rakaat apa? Fi sabilillah ke rakaat apa pun tak tahu. Macam tu bunyi dia. Nampak tak? Ada setengah orang suka, Ustaz, saya nak semayang sunat biasa. Okey, boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kadang-kadang kita teringin nak dekat diri kita dengan Allah. Tengah-tengah malam kita bangun, kita boleh semayang. Nama dia sunat mutlak fi sabilillah. Ada. Kita tak, kadang-kadang benda semayang ni kita reka. Nama semayang tu semayang apa? Ha? Nampak tak? Macam-macam ada semayang kita reka-reka. Lagi satu semayang istisqa apakah? Istisqa dengan duha sama. Ni orang kita buat dua. Istisqa 1, duha 1. Perlu tak hang? Dua-dua tu nama semayang sama. Istisqa pun duha pun dia. Ni kita pisahkan dua. Nampak tak? Ya Allah, oleh sebab tu janganlah kalau kita tengok perbahasan ni, kalau kita tengok subhanallah, inilah mula-mula yang Nabi semayang, nama semayang tu semayang, janganlah macam tu. Bila hadis tu memang mutlak macam tu, maka kita kata Nabi memang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dia semayang 2 rakaat. Macam mana 2 rakaat? Tafsir buku ni dalam kitab Datuk Ishaq kita buat mai. 2 Nabi semayang. Mana waktu maghrib dengan waktu dia siang, bahasa senang, siang 2, malam 2, habis. Itu je. Itu je Nabi pernah. Isteri-isteri dia duduk cerita masa sebelum Isra Mi'raj Nabi buat tu je. Tak tahu yang lain. Ayo. Tak tahu. Macam tu je nampak dah. Yang apa kena jaga-jaga tau masa ni maklumat yang jelas. Okey. Kitab syarah tu ada, tengok. Cantik dah jap. Okey, lepas tu dia mai. Lepas tu dia mai. Bila mana Nabi SAW dapat lagi satu semayang. Fa uqirat salat safar wa utimma salatul hadar. Hadis muttafaqun alaih. Bahasa ni kita kata Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Mula-mula salat yang diwajibkan adalah 2 rakaat pada diri Nabi. Mula-mula 2 rakaat. Nanti hadis lain cerita 2 rakaat macam mana? 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. 2 rakaat saja. Okey. Kemudian ditetapkan, dia kata, kemudian Allah tetapkan. Fa uqirat salatul safar. Allah tetapkan keputusan daripada Allah, Muhammad, salat orang yang bermusafir ni 2 rakaat. Salat orang bermusafir, Nabi faham macam tu. Salat orang bermusafir 2 rakaat. Automatik Nabi kata, Ya Allah, yang semayang, mana-mana orang semayang bermusafir 2 rakaat, ingatlah, inilah semayang aku dulu mula-mula sekali. Dulu. Nampak tak? Nabi suruh kita ingat. Nabi nak bagi tahu, kata, aku dapat semayang bermusafir 2 rakaat ni macam semayang dulu aku semayang. Dia nak bagi. Kalau kita semayang bermusafir 2 rakaat, seolah-olah macam Nabi nak bagi tahu yang Nabi diwajibkan oleh Allah Ta'ala semayang dulu, Allah bagi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jadi seronok sebab mula-mula bila mana Allah wajib kami dua, tiba-tiba bermusafir pun Allah kata 2. Nabi kata, wallahi ni semayang yang mula-mula ya Allah wajibkan dekat aku. Pasal tu doa semayang yang mula-mula sekali sebelum orang semayang, Nabi Muhammad semayang untuk Allah, untuk mendekatkan diri dengan Allah. Maka begitu juga ya Allah semayang bermusafir, semayang yang paling kuat dia dengan Allah Ta'ala. Doa orang bermusafir, semayang orang bermusafir, subhanallah. Pasal tu orang musafir tak ada lagi qabliyah ba'diyah, no. Ada faham? Daripada zuhur 4 jadi 2. Nampak ada 4 jadi zuhur yang wajib tu jadi 2, maka sunat jadi lekang habis. Apa pun tak ada. Ada faham ke cakap? Tapi kalau kita masuk dalam masjid, tahiyatul masjid tetap ada bagi orang yang bermusafir. Apa ni faham ke cakap ni? Nanti saya nak main jauh sikit, tak apa, terimbuk nanti nampak ke? Allahu Akbar, sakit dada bila batuk. Boleh nak?
Maka Nabi kata, ya Allah, bila kita bermusafir, bahasa senang nak bagi faham. Kadang-kadang kita nak faham apa maksud Aisyah nak cerita. Aisyah nak cerita kat kita keseronokan Nabi bila dia semayang 2 rakaat, ya Allah wajibkan dulu, dengan arti kata semayang ni mendekatkan aku dengan Allah. Orang lain belum lagi, ya Allah, ada semayang, tapi aku dah ada Allah wajib dekat aku, ya Allah. Begitu juga dengan orang bermusafir. Dia musafir, dia sibuk macam mana pun, Allah nak ingat kat dia, semayang orang musafir ni sama dengan semayang dulu yang mana aku dapat. Pasal tu solat kita bermusafir ni, orang musafir ni doa ya Allah tanpa hijab. Satu orang nak bermusafir, bila nak balik Kuala Lumpur, saya doa kat saya dalam perjalanan, doa Ustaz lebih mustajab. Betul. Kita pun tak boleh kata, Ustaz boleh kirim ke doa kat dia? Doa sendirilah. Siapa suruh kirim? Kepala otak hang boleh kirim. Kita boleh kirim. Kita boleh kirim doa ni kepada orang yang hidup, orang soleh yang hidup. Macam Ustaz Alim nak pergi Kuantan, kan? Dia nak pergi bubuh, siapa kan nak pergi? Nampak tak? Bukan? Kita kata, Ustaz doalah. Doa kat kami Ustaz. Doa. Ustaz pun insya-Allah aku doa. Dalam perjalanan ramai sama, ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan, kau terimalah hajat semua orang, ya Allah. Yang dia pernah masalah depa selesai, raplah depa selesai, ya Allah Tuhan. Nampak tak Ustaz dalam perjalanan, Ustaz berdoa. Nampak tak? Boleh tak? Boleh. Hukum dia boleh. Baru ni kes, Ustaz, bukan haram ke Ustaz kita suruh upah orang? Kita bukan upah, doa dah. Macam orang nak pergi Mekah, kita dah doa kat saya, tak salah. Benda tu memang adalah nas, dalil, tak apa. Yang kita tak boleh berdoa ni, dekat orang dah mati dah. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang tu yang tak boleh pada. Benda-benda macam tu tak boleh. Sampai nak kena bergendang tu baru Syekh tu pemain. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani tu ada sepak mampu, ya Allah Tuhan. Kita nak jadi kalau tahap sufi macam dia, ikut peribadi macam dia, alim macam dia. Syekh Abdul Qadir Jilani tak salah apa pun, tapi pengikutnya yang duk seru, duk panggil ya Syekh Yahya bin Zakaria, ya Junid Baghdadi, semua ni, yang ni mutlak ulama kata haram. Sudut akidah daripada rosak dah. Kawan tu dah mati, tak boleh tolong apa pun dekat depa, ya Allah. Yang benda yang khazanah yang depa tinggal baik-baik ikut. Syekh Junid Baghdadi dengan alim dia, Ma'ruf Kharqi itu semua tu, kan bagus. Kita tak kata apa nak seru pak, kita tak yang nak sebut nama depa tu, ikut ilmu depa. Hadis, ya Allah, beribu hadis depa apa. kita tak salah kalau nak beramal dengan amalan orang alim, tak apa. Yang masalahnya kita seru, yang tu kita marah. Daripada seru duk bergendang, benda tu duk main pelan banyak tempat kita, ya Allah. Maka tak lain dah tak bukan, kita kena baik dengan kawan-kawan kita jenis macam ni. Kita kena baik. Kalau kita tahulah 2-3 orang yang duk main kuliah kita tu dia jenis melupak tergedi, maka sentuhan sudut tu jangan ada. Pasal Ustaz tahu di sini semua tak ada. Tapi yang boleh bagi ada, dia rakam ni, mampu. Nampak tak? Yang dengar tu pula hak jenis menari, mampu. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, kita ra'i. Kita bukan apa, kalau ada 2-3 orang tu macam dia kata Ustaz, dia ada mau bubuh. Kalau tahan bubuh apa? Mau bubuh. Macam Ustaz 2-3 hari ni Ustaz duk cerita berkenaan dengan kelebihan orang alim ni. Contohnya kita tengok Profesor Dr. Hamka, dia alim, cerdik. Bangsa satu-satunya bangsa Melayu yang pandai sudut falsafah, tafsir. Kalau baca tafsir dia tengok ayat tu, dia boleh renung 1000, ya Allah, nampak dekat dia. Kita baca ba'idna jainakum, Allah selamatkan pasal Firaun, dia takat tu je. Tapi kawan ni boleh baca, dia boleh renung, Allah. Ada faham ke cakap? Dia renung, ya Allah, tengok. Betapa seronok kalau kita baca Quran, Allah boleh buka pintu hati kita macam tu. Kita dah baca ya izna jaina ma jana, nampak tak? Kita tak tahu nak kata apa, nak gambar, tapi kawan ni boleh nampak. Pasal tu kita duk dengar cerita dia pergi satu-satu tempat yang Profesor Dr. Hamka. Dia nak naik baca Qutbah, dia tanya satu soalan. Kawasan ni depa ni jenis pegang tongkat ke tak pegang?
Dia tanya dulu. Nampak tak? Dia tak mau bagi berasa ke orang. Ni kita tak boleh, kita nak tunjuk sonah. Tu nak kepala otak hang baru pergi tempat tu. Orang tak tahu lagi hang siapa. Nampak hang tak tahu lagi. Daripada hang pergi beretuk macam tu, orang tak panggil dah hang. Last sekali masuklah puak-puak. Masuk puak semua. Hang tak masuk, dia pun masuk nampak dah. Ada faham? Duk taham ke ya? Bila dia pergi naik atas tu, dia dengar kata di tempat ni semua pegang tongkat. Dia pun pegang tongkat. Subhanallah. Seronok tau, orang yang ada ilmu ni dia lain dengan orang lok-lak. Macam tu juga daripada Mas Sudais. Dia sampai di Malaysia. Bila nak semayang saja dekat masjid mana? Subuh. Nak semayang di mana? Dia sampai Malaysia kan, dia semayang subuh di Masjid Kampung Baru. Ada faham ke? Dia semayang di Masjid Kampung Baru. Bila orang main-main tengok, Allah, Imam Wahabi dan Allah, kunut tak ada. Dia risau pasal apa? Dini mai kunut nanti tak ada lah. Lingkuplah kita Imam Wahabi mah. Dia kata kat dia pun tak reti apa kita duk kutuk kat dia. Dia senyum duk masuk mah. Nampak dia senyum duk masuk mah. Tiba-tiba memang dia jemput dia. Bila jemput dia jadi tak seronok pasal orang di situ tak seronok. Sembahyang kita rosak hari ni. Tak ada kunut. Dia sembahyang rakaat yang pertama cantik, mai rakaat yang kedua, Sami Allahu liman hamidah. Allah, dia sebut Allah tu panjang, dia pakai sujud semua. Bodoh. Pakai sujud. Dia pakai sujud. Yang dia ni, dia doakan Allahumma hdina fi man hadai. Subhanallah. Di situ saya respect. Kita tengok macam mana orang alim-alim kita masuk dalam masyarakat, macam mana dia didik masyarakat. Sampai orang peluk kat dia, orang yang sangka buruk kat dia, duk kata la semayang bodoh. Nampak tak? Yang terlalu awal sangat punya Wahabi ni berdebu. Nasib baik tak tersungkuh. Lepas tu dia tanya, Ustaz, kami dah pergi turun ke bawah ni, nak naik mangkit ni sah tak sah semayang? Sampai ikut imam boleh naik balik sah. Dia pergi patah balik, ya Allah, ambil wuduk. Allah, tak ada kaitan. Nampak punya sudut kejahilan masyarakat. Penting sangat-sangat, ya Allah, bab-bab ni penting. Kita faham tak hadis ni? Hadis ni maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa nama, wa utimat salatul hadr, kalau kita semayang, tengok dia kata wa utimat salatul hadr. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan arti kata, kalau kita duduk apa nama, kita duduk di rumah, kita tak bermusafir, zuhur kita jadi 4, senang ajak. Okey, kalau kita musafir 4 jadi 2. Nanti saat dia akan ajak, nanti ajak. Tapi bagi orang yang pada yang kadang-kadang dia ada penyakit, dia duduk atas hospital, betul-betul batuk. Dia duduk hak macam tu. Doakan banyak-banyaklah, terutamanya untuk bapa ustaz sendiri. Sekarang ni pun dia keluar pada ICU dah. Ustaz balik ni pun, ustaz dah 2 minggu tak sihat. Dan ni pun ustaz lepas habis kuliah ni, ustaz kena pergi hospital. Temankan bapa ustaz sampai ke subuh duduk dengan dia. Mudah-mudahan Allah bagi ketenangan dekat dia. Mudah-mudahan Allah bagi sikit keberkatan dalam hidup dia. Allah pemudahkan apa nama sakit dia. Bukan senang tau, orang sakit macam tu semua bukan senang. Jadi insya-Allah apa doa lah ramai-ramai. Apa di kalangan apa ni ada orang yang soleh, doa minta apa nama ayah ustaz dipermudahkan bagi dia. Dipermudahkan kalau dia sembuh sakit, ustaz pun nak bawa balik dia di Kuala Lumpur. Kalau dia Allah bagi sakit dia baik, insya-Allah kita nak jaga dia. Kita nak tengok setiap kali kita jaga dia, setiap kali kita tengok dia, Allah nak bagi keberkatan. Allah nak bagi keberkatan. Doalah Allah bagi kekuatan untuk ustaz. Apa ustaz cakap, ustaz cuba nak buat. Faham maksud ni? Maka dia kata kat sini maksudnya solat musafir dan solat muqim. Dia kata yakni muqim tidak musafir itu berbeza. Iaitu dia kata untuk bermusafir. Tadi ustaz kata kalau orang tu sakit,
Orang tu sakit duduk, dia boleh jamak sembahyang dia, tapi tak boleh qasar. Faham kan? Jamak tu jamak. Sembahyang zuhur dia, macam kawan tu nak kena bedah. Dia nak kena bedah masuk dalam tu pukul 2. Dia sembahyang zuhur dengan asar siap-siap, tak apa. Tak apa. Dia sembahyang siap-siap, boleh dibenarkan dalam syarat benda. Nanti dia akan masuk, dia cerita masalah jamak, qasar, nampak tak? Ada ini bab ni kita bertembung totally dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan di sini sebut jamak saja, mana qasar. Kita katakan nanti. Pasal tu dalam mazhab Imam Abu Hanifah depa tak boleh qasar, depa cuma jamak saja. Depa jamak je sah. Qasar no, depa nak buat qasar, depa kata di mana? Musim haji di Arafah, itu saja. Pasal tu kita lagi tengok mazhab depa. Semaya apa ni? 4 pelautan dua-dua lah. Jangan berkeling dia, itu mazhab dia. Itu mazhab dia, pasal dia tengok berzahir hadis ni sebut jamak, diimpunkan jamak, dia tak sebut qasar dalam hadis. Nampak tak? Tapi dalam masa yang sama, inilah hadis yang pertama ni, kalau kita boleh faham, cantik dah. Kita boleh, Nabi kata apa? Dulu aku sembahyang 2 rakaat, sembahyang bermusafir aku 2 rakaat. Kalau sekiranya sembahyang dia kata hadir, sembahyang yang tak bermusafir, jadi 4. Kalau bermusafir jadi kembali macam apa nama? Macam bermusafir 2. Kalau kita boleh faham dengan cara mudah. Dengan cara mudah. Dalil ni pun dah cukup dah untuk kita. Tapi dia akan datang dalil lain lagi, akan terang secara jelas-jelas bagi kita, ya Allah. Pasal tu dia kata kat sini, solat dia kata yang tadinya 4 rakaat cukup dikerjakan dengan 2 rakaat. Nampak tak? Dia nak ambil hadis tadi. Kalau orang kata mana ada dalil yang mengatakan semayang kita himpunkan semayang zuhur dengan asar ni jadi ringkas, mana dia? Boleh ambil dalil ni. Ulama terjemah satu hadis yang lebih faham tentang kedudukan hadis adalah ulama. Macam Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, inilah hadis dia. Inilah hadis dia. Yang kita nak kata orang bermusafir 4 rakaat jadi 2, inilah hadis dia. Pasal tu tuan kitab Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani kata, sembahyang bagi orang bermusafir yang boleh jadi 2 rakaat, dua rakaat ialah daripada 4 jadi 2. Itu maksud dia. Dia kata, sedang dia kata untuk solat muqim tetap sebagaimana biasa. Itu maksud dia. Fa utimma salatul hadir. Kalau hang tak bermusafir kembali balik 4. Kalau bermusafir jadi 2. Okey, itu maksud dia. Hukumnya dia kata qasar, mengqasarkan solat pada waktu dia kata pemergian orang bermusafir adalah sunnah muakkadah, sunat yang sangat dituntut, sunat yang sangat-sangat dituntut. Kalau dia buat juga 4, salah tak dia? Tak salah. Sembahyang dia tetap sah. Sembahyang dia tetap sah. Nampak tak? Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan sahabat. Nabi kata rukhsah dalam bab ni, rukhsah. Rukhsah, dengar betul-betul. Nabi kata rukhsah. Kesemua rukhsah, kelonggaran yang Allah bagi dekat aku ambil. Nanti Nabi sebut kepada sahabat yang tak mau kepada ambil kelonggaran. Yang tak mau ambil kelonggaran, aku ambil. Kalau aku bermusafir pun daripada Kuala Lumpur ke Al-Ustaz sekalipun, aku buka puasa pasal Allah suruh buka puasa bagi orang yang bermusafir. Tapi ada jenis sahabat Nabi, ya Rasulullah, aku teruskan puasa aku. Nabi kata fala junah alaik, tak ada apa, tak ada dosa bagi hang. Tapi kalau aku ambil. Nabi cakap macam tu, Nabi minta kalau boleh sahabat, Allah bagi ambil lah. Yang bagi ni Allah ambil lah. Termasuk aku sendiri pun balik kampung puasa. Nampak tak? Kita akui benda-benda, tapi ada di kalangan sahabat Nabi. Tapi Nabi duk kata berkali-kali, kalau boleh ambillah rukhsah daripada Allah, ambillah peluang daripada Allah. Nanti kita dengar ada di kalangan sahabat Nabi mempertahankan cara dia tak ambil rukhsah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Clear. Hadis yang kedua, wali Imam Bukhari. Imam Bukhari kata apa? Imam Bukhari nak bagi kita terang-terang dekat kita, bilakah bermulanya 4 rakaat?
Imam Bukhari nak cerita kat kita bila start 4. Masa Nabi duduk di Mekah, memang solat diwajibkan pada diri Nabi, tapi tak diwajibkan kepada sahabat dia. Nabi pergi Isra' dan Mi'raj. Listen properly, okay? Masa Nabi balik daripada Isra' Mi'raj di Mekah ke Madinah? Apa faham kau cakap ni? Masa Nabi Isra' Mi'raj berlaku di mana? Di Mekah. Masa Isra' Mi'raj Allah wajibkan sembahyang, tapi belum kena dekat diri kita lagi. Yang cuma kena pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Bukhari mengatakan, ya Allah wajibkan sembahyang pada saat itu pada diri Rasulullah dengan 2 rakaat. Faham? Ni Imam Bukhari nak syarah lagi dengan arti kata belum wujud lagi 4 rakaat pada masa tu. Sebab sahabat Nabi mereka biasa dengan Nabi 2 rakaat. Bila Nabi sembahyang subuh dengan 2 rakaat tak menjadi kejutan. Boleh? Bila mai sembahyang Nabi buat subuh 2, sahabat Nabi dah tunjuk 2. Dia nak main 4 tu bila Nabi sampai di bumi Madinatul Munawwarah. Ambil masa, ya Allah. Di bumi, pasal tu ayat dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faqsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, ayat tu turun di situ. Wahai orang-orang beriman. Ayat orang-orang beriman ni mana? Di Madinatul Munawwarah. Wahai orang-orang beriman, kalau hang nak ambil wudu, dibasuh muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Ni ayat tu turun di situ. Maka macam mana wudu yang di Makkah Mukarramah, wallahu a'lam. Jangan kita kata wudu dah ada. Ayat ni turun baru Nabi ajak dekat sahabat macam mana nak berwudu. Clear? Kita kena faham betul-betul. Dengan arti kata berlaku Isra' Mi'raj di antara Jibril dengan Nabi saja pada masa tu. Dah wajibkan sembahyang pada masa tu. Jibril mai duk pembetul Nabi di bumi Makkatul Mukarramah. Bila Nabi diajak dengan cara betul-betul, ya Allah, maka Imam Bukhari mengatakan summa hajara ismul fa'il. Apabila diri Rasulullah sendiri bermusafir di Madinatul Munawwarah, wa furidat 4. Pada masa itu diwajibkan 4 Maidah. 4 rakaat dan Maidah. Sembahyang yang jenis apa nama? Selalu daripada tengok 2 tu lepas tengok 4. Bila tengok 4 jenis sahabat Nabi ni, dia tak leza. Dia tengok dulu. Dia ikut sampai Nabi terang. Sampai Nabi terang, nampak? Wa uqirat, dia kata salatul safar, dia kata ala awal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa nama, Imam Bukhari kata, bila Nabi sampai di bumi Madinatul Munawwarah, ia kata sembahyang 4 jadi 2 tu di mana? Bukan di Mekah, di Madinatul Munawwarah. Kalau buku tu dia syarah panjang lah. Ni syarah cara action, saya nampak tak? Dengan nak bagi faham sikit saja, nampak tak? Imam Bukhari buat mai. Kadang-kadang Imam Sahih Bukhari Muslim ni, kadang-kadang Bukhari tukang syarah. Bila Bukhari tak syarah, Muslim nanti syarah. Kebanyakannya satu-satu hadis yang nampak tak berapa jelas, tukang yang syarah ni adalah Imam Muslim. Pasal tu Imam Muslim, tok guru mereka dua orang sama tau. Bukhari Muslim tok guru sama. Ibn Syaibah tok guru mereka. Tapi bila Imam Bukhari buka kelas, Imam Muslim mengaji. Imam Muslim mengaji dengan Imam Bukhari. Subhanallah. Dia mengaji. Ya Allah Tuhan, nampak tak? Dia mengaji. Pasal tu ada benda-benda yang dia faham maksud Imam Bukhari terang macam tu. Imam Muslim lah yang tukang syarahnya. Dahsyat, ya Allah. Ilmu Allah Ta'ala, tengok, ya Allah. Lepas tu dia kata kat sini, dia kata wa furidat 4, maka diwajibkan 4 rakaat masa sampai di Madinah. Wa uqirat, maka Allah kekalkan salat bagi orang musafir ala awali. Maksud awali, aku wajibkan bagi orang musafir macam mula-mula aku kena dekat diri Nabi. Apa dia?
Sembahyang yang Allah wajib pada diri Nabi mula-mula 2 rakaat. Kita pun nak cari sembahyang mula-mula Nabi apa sembahyang mula? Sembahyang mula-mula Nabi dapat 2 rakaat. Pada itu tafsiran daripada apa nama? Tafsiran yang mai daripada Imam Bukhari. Mai di bawah sikit. Oh, ada masa lagi. Jangan ke mana-mana. Masih lagi rancangan yang sama. Wazada Imam Ahmad bin Hanbal. Tambahan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sedap masalah jamak kasar ni kena dengar dulu. Saat ni dia berbahas, dia panjang, jenuh. Nampak tak? Kita ambil yang kebanyakannya. Pasal jamak dan kasar ni ratusan formula ulama keluar. Mampu. Lebih pada 100 formula ya Allah jamak kasar, jarak yang pening kepala. Maka koyok tak sini kena tampal sini. Maka kita ambil yang kebanyakannya, yang kebiasaannya, yang kerak-kerak sudah. Kalau kita nak impun 100 sampai bila pun nampak tak? Kita nanti keluar saja. Elok saja ya Allah Ta'ala daripada sini pergi seberang kita jamak kasar. Nampak tak? Dia timbang leceh. Allah Ta'ala nampak kita faham. Tolong jangan faham macam tu. Okey, kita ambil kebanyakannya ulama ada faham. Hang daripada sini sampai kat sana pergi dekat masjid apa nama? Haji Makno. Morimu. Dia faham macam tu leceh lah ya Allah, dia faham macam leceh nampak tak? Kalau dia faham macam tu kita dah risau dah. Tu dia risau nampak tak? Okay. Memang ada wujud macam tu ya Allah, wujud nampak tak? macam ni lah kita raikan, kita rai macam ni. Macam kita hormat tok guru kita. Ustaz pun pernah mengaji dengan dia sebelum dia bermusafir ke Kuala Lumpur, sebelum dia masuk televisyen berkenaan dengan tafsir surah Al-Fatihah lagi. Ustaz Usini kita hormat, kita mengaji ni kita hormat. Bagi pendapat Ustaz Usini, bila kita pada rakaat yang pertama kita tertinggal doa takbiratul ihram, pada rakaat yang kedua kita kena bawa takbiratan pada rakaat yang kedua. Itu pendapat di kalangan sebagian ulama. Kita hormat. Tapi jangan kita jadikan tak baca dia tak sempurna. Itu terlalu sangat belis. Sebab yang tu masih lagi ulama masih bernama. Selagi mana ulama dah bercakap masalah yang masih lagi ada khilaf, jangan kita tetap. Masalah khilaf ni jangan kita ni nampak tak? Dia khilaf. Dia khilaf. Jangan masalah tu dah kena bawa ke kita. Kalau tidak maka Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal itu. Nabi tetap lakukannya. Nampak tak kan? Itu pendapat ya Allah, pendapat orang. Jadi kita tak boleh lah. Selagi mana saat ni dengar pula doktor ni pula apa nama Tarma pula dengar, kita kena ni lah. Okay? Jangan memang di kalangan sahabat Nabi pun berbeza sudut tu. Okay? Macam tu di kalangan apa nama, tengok Imam Ahmad bin Hanbal tambah wazada Ahmad, telah tambah lagi Imam Ahmad bin Hanbal tambah illa maghrib, kecuali maghrib 3, jangan buat 1.5, tak ada. 4 ustaz dia potong setengah jadi 2, 3 potong setengah katok belahan. Jenis 4 saja. Nampak tak? Kita nak kena bagi clear saat ni dia main satu otak satu macam. Duk kata setengah ni yang dia main. Asalkan wujud akhir zaman dia akan wujud. Dia pakai istilah dia mampu akan wujud ni Allah. Pasal tu Imam Ahmad bin Hanbal kata ilal maghriba. Maghrib dak dia kata fa innal witr. Dan ni semayang apa nama? Witir. Witir nahar dia kata. Witir di siang hari. Witir di siang hari ada 3. Semayang yang paling Allah Subhanahu Taala suka ialah semayang witir. Semayang witir. Nanti kita masuk semayang witir pasal doktor hakam kita ni memang minat nak tahu semayang witir. Semayang witir ni memang dahsyat. Dalam banyak-banyak semayang sunat, dalam banyak-banyak semayang sunat, satu semayang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha amadakum. Madakum ni maksud dia segerakanlah. Madda ni kalau orang yang jenis tarikat madda Muhammad madda Muhammad nampak dia. Hai Allah betul.
satu semayang yang bernama Innallah amadakum, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya Allah nak, segera Allah nak terima semayang orang yang semayang witir. Lepas tu Nabi ajak kat cucu dia yang nama Hasan, kalau anak semayang apa nama witir, buatlah doa kunut. Yang doa kunut kita duk baca tu, Allah madina fi man hadai. Nabi ajak dekat siapa? Nabi ajak kat cucu dia. Dalam doa kunut tu tengok, Nabi panggil cucu dia, kalau buat doa kunut, buatlah apa nama? Buatlah witir. Pasal satu-satu semayang yang betul-betul Allah nak dengar permohonan kita yang tu yang ni, maka Nabi suruh minta bagi hidayah, minta bagi petunjuk dalam semayang witir kita. Allahu Akbar kabir. Dalam ni nanti kita masuk sunat kan. Ya Allah. Kecuali dia kata semayang witir ni kalau boleh jangan korang kalah. Semayang witir ni kalau ada pada masa 1 jangan korang bagi setengah, 3 jangan korang 1/2. Nampak tak? Jangan sama sekali witir, dia kata terutamanya witir yang apa nama yang semayang maghrib ni sama dengan semayang witir, dia kata jangan 3-3. Wa illa, dia kata wa illa, begitu juga dengan subuh. Subuh bagi orang musafir, subuh 2 rakaat dia tak boleh jadi 1, tetap 2. Ada 2 semayang tak boleh kita kasarkan dia, ialah maghrib dengan subuh. Walaupun kita dengar apa nama yang ni yang ala ni basic senang Ustaz, betul lah senang, tapi hang kena nak beritahu juga benda ni, nak beritahu juga. Fa innaha, dia kata tawilu fiha al-qiraah, maka kalau boleh apa nama, kalau boleh bila kita semayang kecuali subuh, kerana bacaannya diperpanjangkan. Walaupun subuh ni 2 rakaat, maka digalakkan diperpanjangkan dia. Maksudnya dia kata untuk solat maghrib dan subuh tidak ada qasarnya. Hukumnya mengqasarkan solat maghrib ataupun solat subuh adalah haram. Tak ada mazhab pada dia tak boleh qasar. Tak boleh kita qasarkan ataupun kita jamakkan semua. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Anak murid Ustaz Madan, ada seorang anak murid dia jamak semua. Dia jamak semua. Mana dia pergi? Jamak semua pasal Ustaz keluar, kami keluar ada kerja, terlupa dan tinggal dia dalam asrama seorang. Lepas subuh ada kelas, dia punya tidur pasal dia puasa. Itu kami semua puasa Isnin, hari Isnin puasa, nak bagi habis puasa yang akhir dia, puasa Sita Syawal, 6 hari bulan Syawal, hari yang terakhir Syawal. Tertinggal dia ya Allah, dia tertidur. Ingatkan dia bangun subuh, dengan bangun-bangun dia terlena balik. Dia lena subuh, zuhur, asar. Dia bangun-bangun dekat maghrib, dia semayang maghrib, dia jamak semua ni. Nampak tak mazhab baru? Macam mana dia tidur pun tak tahu, daripada subuh sampai ke ni. Ni anak jin ada seorang. Dia bangun-bangun, Ustaz, saya himpun semua sekali Ustaz. Kau debu kat hang mampu Allah Taala pada. Dia himpunkan semua. Allahu Akbar kabirah. Lepas tu satu lagi, bila dia semayang, dia sujud sawi, dia satu sujud saja, terus bagi salam, bukan kali kedua. Ada faham tu? Ni mazhab baru, moduku mampu dalam masa yang sama nak jadi imam kan. Lega dia ada dengar. Lega nampak tak? InsyaAllah Ustaz rasa Ustaz bagi izinkan Ustaz hari ni Ustaz nak mengajak budak dada sakit. InsyaAllah kita akan ambil hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha lagi, dengan arti kata sepanjang kita duk baca cakap ni semua hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Bila selesai hadis Aisyah radhiyallahu anha, akan timbul Abdullah bin Umar. Daripada dua ni, kalau sepanjang kita nak mengaji ilmu hadis, buatlah sikit ringkasan. Bila kalau bertemu hujah berkenaan dengan Aisyah akan datang salah seorang yang siapa dia? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar akan datang. Ada insya-Allah kita tengok hadis berkenaan dengan Aisyah lagi. Aisyah terang berkenaan dengan apa nama? Pernah Nabi mengqasarkan apa nama? Dalam bermusafir, dan Nabi semayang lengkap, Nabi berpuasa dan Nabi berbuka puasa. Tengok
Nampak tak dia nak cerita Nabi semayang sempurna, Nabi teruskan puasa dia. Bila Nabi bermusafir, Nabi buka puasa dia. Kita nak tengok macam mana. Lepas tu mai pula hadis Abdullah bin Umar, innallaha ta'ala yuhibbu, nampak tak? Lepas tu Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Allah paling suka sekali, Nabi kata Allah paling suka sekali benda yang Allah bagi rukhsah diambil. InsyaAllah kita dengar hadis ni memang menarik. Ada di kalangan sahabat Nabi mai kat Nabi, minta dekat Nabi, ya Rasulullah, macam mana kedudukan kami. Dan kita nak tengok jarak. Jarak ni akan jadi isu. Jarak ni Ustaz ambil ringkas. Dia jarak ni lebih daripada 100 perbahasan. 60 duk ada dalam perbahasan dalam kitab tu, 60. Ustaz ambil yang penting-penting saja, okey? Ni jarak dia. Ustaz akan bagi clear masalah jarak yang kebanyakannya ulama kita ambil. Kalau kita pergi, kita duduk sempat di Pulau Pinang, sempat di Kedah, masuk Kedah kita jamak dan kasar. Kita dah faham cara macam ni. InsyaAllah kalau Allah izinkan bulan depan kita mai, kita nak dengar hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia cerita masalah kalau Nabi bermusafir macam mana keadaan Nabi, dan kalau Nabi muqim macam mana keadaan dia. Dan Abdullah bin Umar kata Allah paling suka sekali satu benda yang Allah bagi kita terima. Dan kita akan tengok jarak yang bilakah kita boleh buat jamak dan kasar kita. Wallahu alam. Kita berhenti kat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah, salah dan silap daripada Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, syadu an la